Dalam strategi kuratorial, kurator mempunyai peranan yang penting dalam membentuk pameran seni kontemporari. Contohnya seperti memilih karya seni yang sesuai dengan konsep ataupun tema tertentu. Mereka bentuk ruang pameran bagi meningkatkan pengalaman audiens serta membina naratif yang melibatkan isu-isu semasa. Strategi kuratorial khususnya melibatkan pemilihan karya seni, reka bentuk pameran, pembangunan naratif dan juga penglibatan audiens. Untuk strategi kuratorial yang pertama iaitu pemilihan karya seni, kurator biasanya memilih karya seni berdasarkan idea, konsep ataupun tema tertentu. Sebagai contoh, karya seni kebanyakannya berhubung kait dengan isu-isu semasa seperti politik, sosial, alam sekitar dan juga teknologi. Oleh itu, kurator harus mempertimbangkan tema tersebut dengan kesesuaian isu semasa. Pemilihan karya seni yang teliti akan dapat membantu dalam pembentukan pameran yang teratur sekaligus dapat mewujudkan pemikiran yang kritikal dalam kalangan audiens. Untuk strategi yang kedua pula iaitu reka bentuk pameran, susun atau dalam ruang pameran akan dapat memberikan kesan terhadap pengalaman audiens kerana ia mempengaruhi interaksi audiens dengan karya seni. Oleh itu, kurator biasanya akan bekerjasama dengan pereka pameran untuk menghasilkan pameran yang menarik. Aspek-aspek yang akan dipertimbangkan adalah seperti aliran pergerakan audiens di dalam ruang pameran, pencahayaan dan penempatan karya seni, serta elemen interaktif atau imersif yang ingin digunakan dalam pameran. Strategi yang ketiga pula iaitu pembangunan naratif. Kurator mempunyai tanggungjawab untuk membina jalan cerita yang menghubungkan setiap karya seni bagi membantu audiens untuk menghayati pameran. Kurator juga menghubungkan karya seni melalui teks kuratorial, panduan audio atau program sokongan untuk membantu memperdalam kefahaman audiens terhadap pameran. Sebagai contoh, pameran solo yang digunakan oleh artis sebagai medium untuk penyampaian mesej kritikal serta pameran berkumpulan daripada artis-artis yang menyatukan pendapat yang berlainan dalam isu yang sama, contohnya tema-tema pameran seperti identiti dan feminisme. Dan strategi yang terakhir pula iaitu penglibatan audiens. Kurator memberi penekanan terhadap kepentingan menjadikan audiens lebih aktif untuk mendalami karya seni. Oleh itu, penggunaan teknologi digital seperti realiti tambahan, AR, realiti maya, VR dan juga media sosial adalah sesuai untuk memperluas jangkauan dan menjadikan pameran lebih mudah untuk diakses serta menarik. Selain itu, program pendidikan juga disediakan bagi menggalakkan komuniti yang kurang terlibat dengan institusi seni semakin aktif. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sobat. Saya Asliza binti Ismail. Saya akan membentangkan tentang tren dalam pameran kontemporari. Tren semasa dalam kurasi seni kontemporari menunjukkan pendekatan yang lebih dinamik dan inovatif selaras dengan perkembangan teknologi serta konteks sosial budaya. Antara tren utama ialah pameran bertema dan seni eksperimental yang menekankan pengalaman emosi dan interaktif, seperti yang ditampilkan dalam pameran H3RO oleh Hasnul J. Saiden. Selain itu, terdapat kecenderungan terhadap proyek antardisiplin yang menggabungkan seni visual dengan teknologi digital dan unsur kosmologi, yang menjadikan karya lebih konseptual dan relevan dengan isu semasa. Seterusnya, penggunaan teknologi digital seperti kecerdasan buatan AI, dunia maya, dan teknologi kuantum turut mengubah cara seni dihasilkan dan dialami, di mana interaksi antara manusia dan teknologi mencipta pengalaman seni yang lebih mendalam. Tambahan pula, teknologi digital memperluaskan capaian pameran melalui platform maya yang membolehkan penonton berinteraksi dengan karya seni dari berbagai lokasi, sekaligus memperkukuhkan peranan teknologi dalam kurasi dan penyebaran seni kontemporari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang kajian case yang kami pilih, yaitu pameran seni kontemporari Telur Pecah 2.022 yang berlangsung dari 12 Oktober hingga 13 November 2022 di GMBB Kuala Lumpur. Pameran ini mempamerkan lebih 300 karya seni oleh 128 artis bebas Malaysia dan dikurasikan oleh Philip Wong. Seterusnya, pameran ini membawa tema More Together
dan bertujuan untuk menjadi platform inklusif yang menggalakkan penyertaan berbagai komuniti, termasuklah dari Sabah, Sarawak, dan orang asli. Menurut kurator GMBB, Lim Ning, seni wujud dalam kehidupan seharian dan perlu didekatkan dengan masyarakat. Seterusnya, pemilihan artis yang dipilih adalah daripada pelbagai latar belakang seperti pelajar, artis digital, remaja, kanak-kanak istimewa, dan komuniti orang asli. Gabungan ini menunjukkan pendekatan kuratorial yang inklusif dan demokratik. Akhir sekali, pameran ini bukan saja menyatukan masyarakat melalui seni, tetapi juga membantu artis menjana pendapatan melalui jualan karya mereka. Kesimpulannya, pameran kontemporari Teluk Pecah 2.022 membuktikan bahwa seni mampu menjadi alat transformasi sosial yang berkesan. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Pameran galeri dalam seni kontemporari, khususnya mengenai peranan galeri sebagai institusi budaya. Yang pertama, galeri sebagai institusi budaya, yaitu galeri seni bukan sekadar tempat mempamerkan karya seni, ia juga merupakan sebuah institusi budaya yang penting dalam pelestarian, pengembangan, dan penyebaran seni dan budaya, sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Contohnya, galeri yang terkenal di Malaysia iaitu BSN atau dikenali sebagai Balai Seni Negara yang memainkan peranan penting dalam pembangunan seni negara. Peranan utama galeri seni yang pertama iaitu pelestarian karya seni dan juga budaya. Jadi, galeri seni berfungsi menyimpan dan merawat karya seni termasuk seni tradisional dan kontemporari. Ini memastikan warisan budaya kita dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Yang kedua pula, pendidikan dan literasi budaya, iaitu galeri bukan hanya tempat pameran tetapi juga ruang pembelajaran. Ia menyediakan bengkel, pameran interaktif dan perbincangan yang memperkenalkan pengunjung kepada sejarah dan konteks karya seni. Seterusnya iaitu platform ekspresi seniman, yaitu galeri memberi peluang kepada para seniman untuk mempamerkan hasil karya mereka. Ini membolehkan pertukaran idea dan ekspresi kreatif yang sihat dan berinovasi. Seterusnya yang keempat pula iaitu dialog sosial dan budaya. Jadi melalui karya seni, galeri mendorong dialog tentang isu-isu sosial, politik, dan juga budaya. Ia membantu masyarakat berfikir secara kritis dan lebih terbuka. Dan yang kelima pula iaitu pembangunan ekonomi kreatif, yaitu galeri turut menyumbang kepada industri kreatif dengan menjual karya seni, bekerjasama dengan pihak swasta dan menarik pelancong melalui produk budaya. Jadi untuk kesimpulannya adalah galeri seni memainkan peranan penting dalam dunia seni kontemporari. Ia bukan saja tempat menyimpan karya tetapi juga pusat interaksi budaya, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Malah pelajar dan masyarakat umum dapat menjadi sumber rujukan untuk memahami sejarah dan perkembangan seni di situ. Saya Megan Darinya dengan matric nombor 101818. Galeri seni berada di antara dunia komersial dan budaya, berjuang untuk menyeimbangkan perjualan yang penting untuk kelangsungan hidup dengan peran mereka sebagai promotor seni dan budaya. Mereka mencapai keseimbangan ini melalui berbagai cara, termasuk memilih seniman dengan daya tarik komersial dan artistik. Kurasi pameran yang beragam yang mencakup karya yang laku dan yang lebih eksperimental, membangun hubungan jangka panjang dengan kolektor untuk membimbing selera mereka, dan mengadakan acara publik seperti diskusi dan pengkaryanya meskipun menghadapi tekanan ekonomi seperti pasar yang kompetitif dan biaya operasional yang tinggi. Banyak galeri tetap berusaha memprioritaskan fungsi budaya mereka dengan mendukung seniman inovatif dan menyelenggarakan pameran yang signifikan secara artistik, sehingga mempertahankan
relevansi mereka dalam dunia seni. Perbandingan antara galeri dan museum. Yang pertama, aspeknya adalah fungsi utama. Galeri komersial menjual dan mempromosi karya seni contemporary art. Museum memeliharakan pendidikan dan budaya, membina koleksi awam. Aspek yang kedua ialah pemilikan. Selalunya dimiliki secara persendirian. Contohnya galeri komersial dikendalikan. Biasanya kalau di museum biasanya institusi awam atau bukan untung. Aspek yang ketiga adalah matlamat utama. Galeri menyokong artis dengan memudahkan jualan dan pendedahan. Museum pula mempromosikan kesedaran, pendidikan dan penghargaan terhadap seni. Yang keempat adalah pemilihan seni. Galeri berdasarkan pasaran apa yang laku atau selepas dengan identiti galeri. Museum pula adalah berorientasikan misi, sering selaras dengan tema kuliah atau kepentingan awam. Sambungannya, dua pendekatan terhadap seni kontemporari, pameran, sokongan artis dan pelibatan awam. Kategori yang pertama adalah mengatur pameran. Galeri, pameran solo kumpulan yang kerap tempoh pameran yang lebih pendek, tidak balas cepat terhadap trend. Museum pula pameran berskala besar, tematik atau retrospektif, persiapan dan tempoh yang lebih lama. Kategori yang kedua adalah sokongan artis. Galeri mempromosikan artis kepada pembeli, mengumpul dan kurator, mengendalikan jualan pemasaran, selalu mewakili artis itu. Museum pula adalah menawarkan pengesahan institusi, mungkin memproduksi karya, menyediakan grant atau residen. Beberapa museum menugaskan karya. Pelibatan awam. Galeri selalunya menyasarkan penonton niche, iaitu pengumpul peminat seni. Program pendidikan yang kurang formal. Museum pula adalah menyediakan program pendidikan ceramah. Bengkel selalunya menggalakkan penyertaan awam yang eksklusif. Mengkurasi dengan pelibatan awam pula yang terhad biasanya dikendalikan oleh kaki tangan galeri atau kurator jemputan. Terhad biasanya dikendalikan oleh kaki tangan galeri atau kurator. Museum pula adalah semakin menerima kurasi partisipatif. Beberapa museum berkolaborasi dengan komuniti atau mengadakan panggilan terbuka. Hubungan antara mengkurasi dan galeri. Yang pertama, kerjasama antara kurator dan galeri. Kerjasama antara kurator dan galeri dalam proses penyediaan pameran, di mana kurator dan galeri bekerjasama rapat semasa menyediakan pameran, di mana untuk memudahkan kurator membuat rangka kerja konseptual di mana menumpukan pada naratif, intelektual dan artistik. Untuk memastikan pameran tersedia, memberi kesan kepada program galeri dan membina pragmatik galeri. Seterusnya, pengaruh amalan kuratorial terhadap pelibatan penonton. Kurator menggunakan kaedah interaktif berkaitan budaya semasa, di samping meningkatkan jangkauan penonton. Untuk refleksi budaya mengenai tradisional dan krisis kepada penonton. Untuk yang kedua pula, kesan terhadap pasaran seni kontemporari, di mana peranan galeri dalam mempromosikan seni kontemporari. Galeri menjalankan kedua-dua fungsi budaya dan perniagaan, mempromosikan karya seni kepada pengumpul, pengkritik dan orang ramai. Selain itu, menyumbang kepada pengiktirafan kritikal, pluralisme dan media serta mendengani isu sosial, ekonomi dan politik. Impak terhadap pasaran seni kontemporari pula, kejayaan komersial karya seni dipengaruhi oleh hubungan yang wujud antara galeri dan kurator, di mana mempengaruhi penerimaan, membentukkan harga minat pengumpul dan mendorong pasaran yang menghargai inovasi dan relevansi budaya.
Untuk kesimpulannya, hubungan kerjasama yang rapat antara fungsi galeri dan amalan kurator menekankan peranan gabungan mereka dalam membentuk budaya seni kontemporari, sama ada secara komoditi, pasaran atau cara ekspresi budaya.